Sampai hadisnya ya. Baik, dia kalau semakin Dajjal nak keluar lagi ni, taruh bantuan-bantuan syaitan untuk memperkukuhkan Dajjal ya. Allah, syaitan ni ada dua ya. Syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan manusia menyediakan diri mereka untuk jadi khadam bagi syaitan jin. Bagaimana? Dengan ikut hawa nafsu, dengan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bersifat angkuh dan sombong. Itu semua tu dia tengok, ini semua dah boleh jadi calon-calon kita. Maka syaitan-syaitan jin ini dia akan cocok kepada syaitan manusia. Setengah kerja dia boleh buat, setengah kerja tak boleh buat. Maka dia cocok kepada syaitan manusia pun pandang kepada manusia yang lain jadi bermusuh. Patut manusia berpihak kepada Adam. Manusia berpihak kepada Adam, anak Adam, berpihak kepada Rasulullah. Na'udzubillah, itu besar punya belut. Manusia berpihak kepada iblis, manusia berpihak kepada syaitan yang menjadi musuhnya ya. Dia menjadi dialatkan, dia diperalatkan. Begitu ya. Syaitan jin semua. Maka dia akan gembeling siapa? Sudah tentu segala syaitan ni, jin ni macam-macam ya. Ada jin, dia syaitan yang menggoda orang buat ibadat semua. Ada pula dia yang ganggu-ganggu orang, itu yang orang Melayu bilang hantu. Ada juga jin yang dia tak kacau orang, tak apa, dia hal dia saja, hidup dia semua, sama ada Islam ataupun kafir. Itu orang Melayu bilang bonian. Pandai orang Melayu kasih nama macam-macam ya. Semua itu pun digembelingkan dia, termasuk jin-jin Islam pun. Manusia Islam pun dia nak paksakan jadi khadam dia. Ini kan pula jin Islam. Daripada grup dia, daripada keturunan dia kan. Daripada satu bangsa, daripada sejenis dan sebangsa dia. Manusia mukmin pun dia nak jadikan tentera dia. Dia nak jadikan orang dia. Maka ini kan pula sejenis jin sama dengan dia. Apalagi yang kafir. Yang Islam pun juga dia nak kacau, nak suruh jadi tentera-tentera dia. Dia gembeling seberapa banyak tenaga ya. Dia gembeling seberapa banyak tenaga. Sampai dah begitu, nanti manusia pun dipakainya juga. Baik, dalam hadis lain pula disebutkan, ya masallahu ilaihi syayatina min masyarikil ardi wa magharibiha fayaquluna lahu ista'in bina ala ma syi'ta. Fayaqulu na'am intaliku fa'akhbirun nasa anni rabbuhum wa anni qad ji'tuhum bi jannati wa nari fayantaliku syayatinu fayadkhulu 'ala ar-rajuli aktsaru min mi'ati syaitan fayatamatsaluna lahu bi surati walidihi wa waladihi wa ikhwatihi wa mawalihi wa rafiqihi fayaquluna ya fulan ata'rifuna fayaqulu lahumur rajul na'am hadha abi wa hadhihi ummi wa hadhihi ukhti wa hadha akhi fayaqulu ar-rajulu ma naba'ukum fayaquluna bal anta fa akhbirna ma naba'uka fayaqulu ar-rajul an inna qad ukhbirna anna aduwallahi ad-dajjala qad kharaj fayaqulu lahu syayatin mahlan la taqul hadha fa innahu rabbukum yuridul qada'a fikum hadhihi jannatun qad jaa'a biha wa narun wa ma'ahul anharu wat ta'amu fala ta'ama illa ma kana gibalahu illa ma syaa Allah fayaqulu ar-rajulu kadzabtum ma antum illa syayatin wa huwal kadzab wa qad balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddatsa haditsakum wa hadzarana wa amba'ana minhu fala marhaban bikum antum syayatin wa huwa aduwullah wa laysu wa la yasukanna Allahu Isa bin Maryam hatta yaqtulah fayakhsa'u fayanqalibu khasiin. Tengok ya, syaitan bisik-bisikkan, syaitan jahat pengaruhkan ya, syaitan pengaruhkan orang ya, syaitan pengaruhkan dan manusia ramai yang terikut. Kita tengok apa dialog-dialognya. Kita nak tengok dialog-dialog begini dah mula keluar ke belum? Jangan kita rasa belum keluar. Dah mula keluar ke belum? Dah tentulah dia tampil, dia bukan dengan bertanduk, dengan bersiung. Ini Tuhan tau, ini Tuhan. Dia tampil dengan sebagai orang baik, tampil dengan sebagai orang yang boleh dipakai cakapnya. Dipudaya, ya. Baik.
Artinya, lalu Allah Ta'ala mengerahkan kepada Dajjal akan syaitan-syaitan yang ada di timur dan di barat. Dan mereka pun berbondong-bondong ke hadapan Dajjal. Subhanallah. Banyak kan, bilangan jin ni kan banyak daripada manusia. Bilangan jin dengan manusia jauhnya banyak berapa kali lipat bilangan jin. Berapa puluh kali lipat bilangan jin berbanding dengan manusia. Ya, baik. Mahsyar nanti berhimpun di tengah, kita tengok berapa bilangan mereka. Dia berhimpun, dipanggil himpun di tengah semua manusia anak Adam. Berjuta-juta daripada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Hud, sampai zaman Nabi Ibrahim, sampai orang penghabisan berhimpun semua di tengah-tengah. Kemudian akan berhimpun haiwan darat. Haiwan darat bilangannya 10 kali bilangan manusia. Haiwan darat. Kemudian dipanggil haiwan laut. Haiwan laut bilangannya 10 kali manusia campur haiwan darat. 10 kali manusia campur haiwan darat. Haiwan laut. Kemudian dipanggil jin. Jin bilangannya 10 kali manusia campur haiwan darat, campur haiwan laut. Banyak tak maknanya? Banyak, berpuluh-puluh kali, mungkin ratus kali lah punya banyak daripada manusia. Dari barat ke timur, semuanya. Ini yang kita bilang, apabila zaman sudah akhir, segala pemain-pemain simpanan dia yang tak pernah keluar pun dipanggil jadi keluar. Yang dia tahu ada kemahiran goda orang tapi belum keluar lagi. Yang ada pernah menggoda orang pada zaman Nabi Nuh, ada yang pernah goda orang pada zaman Nabi Ibrahim, ada yang pernah goda orang pada zaman Nabi Sulaiman, semua dikeluarkan balik, bukan sikit, dia semua dipanggilkan balik. Allah izinkan digembeling tenaga betul-betul, ya. Baik, itu ya, hati-hati akhir zaman, ya. Nak dapatkan khabar-khabar apa-apa semua, sebetulnya khabar zahir pun dah ada tau. Jadi kalau kita dapat khabar-khabar yang pelik-pelik, khabar dapat mimpi, nampak mengetahui alam-alam gaib ini semua, jangan terlampau depend dengan khabar-khabar itu. Takut khabar-khabar yang sedemikian itu datang pun daripada mereka juga, dipalsukan sikit aja. Kau dah percaya dengan mereka aja, walaupun dia kasih 99 betul, satu bohong saja, kau dah jadi orang yang terpercaya dengan dia. Walau satu pun. Silap-silap kalau kita tak tahu, jangan ikut daripada khabar-khabar yang gaib. Kalau kita tak tahu, hatta kita mimpi sekalipun, hatta kita mimpi siapa cakap dengan sekalipun, hatta orang mimpi jumpa Rasulullah sekalipun, mimpi Nabi itu betul, tetapi mafhumnya bukan ikut mafhum kita. Kadang-kadang takwilnya silap, kadang takwilnya betul, tetapi pelaksanaannya silap. Jadi kita tengok yang zahir terlibat. Ini yang Nabi cakap. Turun-temurun sampai kepada kita. Ini confirm yang Nabi cakap. Ini confirm yang sahabat dengar. Ini confirm yang kita dapat tahu. Ya. Jadi kalau kita dapat mimpi, dapat ilham, kadang betul, kadang tak betul. Kadang betul, tapi fahaman kita tak betul. Kadang fahaman kita betul, tapi kita punya nak menerapkan, kita punya nak melaksanakan, tak betul pulanya. Pasal ada tipu daya. Dia akan berikan khabar pada kita yang mirip dengan hadis ini. Sikit aja dipesongkan. Kau percaya saja kau dah jadi orang yang percaya dengan dia. Kau percaya saja kau dah jadi orang yang percaya dengan dia. Ya, baik. Allah izin, ya. Dia pakai gembling tenaga, ya. Baik. Dan menunjukkan kesediaan mereka untuk mengikuti apa-apa perintahnya. Mereka berkata kepada Dajjal, gunakanlah kami untuk apa-apa tujuanmu. Siap sedia, taat, ya. Siap siaga nak junjung perintah Dajjal, untuk taat kepada Dajjal, ya. Dajjal menyahut, ya, aku akan berbuat demikian. Maka pergilah kamu kepada sekalian manusia dan berusahalah supaya mereka meyakini bahawa aku adalah Tuhan mereka. Allah. Apa dia nak ngaku Tuhan? Dia tahu dia Tuhan tak? Dia tahu dia bukan Tuhan. Dia tahu dia bukan Tuhan. Dan dia tahu dia tak ada kuasa macam Tuhan. Kenapa dia ngaku Tuhan? Asal kau kafir sudahlah. Asal kau sembah aku bukan pasal dia nak jadi power sangat tau. Ingat ya, matlamat dia lain pada Firaun, ya. Firaun nak mengaku Tuhan, pasal nak power. Nak semua orang tunduk pada dia. Semua nak sujud pada dia. Nampak dia besar, dia grand. Semua sujud pada dia, semua tunduk pada dia. Itu Firaun. Dia punya purpose dia ialah nakkan glory, nakkan besar, nakkan glamour, nakkan bangga. Firaun suruh mengaku diri Tuhan. Dajjal mengaku Tuhan, dia tahu dia kalah dengan Tuhan. Dia tahu dia bukan Tuhan. Firaun dianggap diri dia Tuhan dan dipaksa orang sembah dia Tuhan. Itu bezanya.
Tetapi kalau Dajjal mengaku Tuhan, dia tahu dia bukan Tuhan. Dia tahu dia lemah. Dia tahu lemah. Tapi untuk apa? Hanya untuk mengkafirkan orang. Not for power. Dia tahu dia tak akan power. Dia tahu dia akan binasa. Dia tahu dia akan habis tak lama waktu dia dah dekat. Dan dia tidak buat begini semua kecuali dia tahu waktu dia dah tinggal singkat dan sikit saja. Dia tahu. Tetapi dia buat gini semua kerana apa? Nak dapat seberapa banyak member dan ahli sama-sama dengan dia dalam neraka. Biar tak sama-sama dengan Nabi Adam, musuh dia. Biar tak sama-sama dengan Rasulullah, kekasih Allah. Biar tak dapat redha Allah. Dia try. Dia try. Matlamat dia bukan kerana nak jadi raja sangat. Sebab itu kalau Fir'aun, kalau kita tak sembah sama dia, dia paksa, dia pukul, dia penjara, dia dera. Ini kalau kita cakap dengan dia, kita tidak, kau bukan Tuhan. Dia paling. Terus cari orang lain, don't waste time. Cari orang lain, don't waste time. Berapa juta lagi kita boleh sesatkan. Itu bezanya antara Dajjal dengan Fir'aun. Ya, antara Dajjal dengan Fir'aun. Dajjal ni kan kuncu iblis. Kan Yahudi dia kan kuncu iblis. Ya, baik. Maka pergilah kamu kepada sekalian manusia dan berdosa supaya mereka meyakini bahawa aku adalah Tuhan mereka. Katakan kepada mereka bahawa aku telah membawa untuk mereka syurga dan neraka. Kemudian syaitan-syaitan itu pun bertebaranlah di muka bumi. Dan masuk ke rumah-rumah orang dengan bilangan yang sangat banyak. Lebih dari 100 syaitan untuk sebuah rumah. Allah. Lebih 100 syaitan untuk satu rumah. Nampak? Dia kat mana? Dia ikut televisyen. Dia ikut apa? Iklan-iklan dalam televisyen yang membuat kita ragu. Dia masuk dalam radio. Dia masuk dalam iklan-iklan dalam radio. Yang buat kita ragu, yang buat kita tak taruh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Dia masuk dalam stesen-stesen siaran. Dia masuk dalam stesen-stesen hiburan. Dia masuk dalam pemakanan kita. Dia masuk dalam perhiasan kita. Semuanya. Dia masuk dalam perhiasan kita semua itu. Macam-macam taktik. Jangan ingat dia masuk 100 saja terus, 100 bisik. Sembahlah Dajjal, sembahlah Dajjal, dia Tuhan. Bukan begitu. Cara pakai taktik, diorang pakai langkah. Dia step downkan iman kita. Step downkan. Dia step upkan cinta kita. Na'udzubillah, mula cinta dunia, cinta maksiat. Makin lara. Terus jadi cinta Dajjal. Begitu ya. Lebih 100 syaitan. Setiap rumah 100 syaitan ya. Masuk dia bukan terus semua berbisik-bisik begitu. Macam-macam dia boleh bisik. Mungkin dalam bantal kita pun dia pengaruh. Mungkin dalam makanan kita pun dia pengaruh. Mungkin dalam iklan-iklan kita pun dia pengaruh. Mungkin dengan TV dan radio kita pun dia pengaruh. Mungkin dalam apa pun dia pengaruh. Asal ada rasakan dia bawa syurga dan neraka. Apa bawa syurga dan neraka? Betul-betul nampak taman-taman indah ke? Ingat apa itu syurga, apa itu neraka? Syurga Nabi sudah sebut apa? Dunia adalah neraka adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kufar. Akhirat nanti adalah syurga kita yang sejati. Maka dibawa syurga yang berbentuk dunia, yang kita rasa itulah syurga. Syurga apa dia? Sedap, enak, kaya, tak sakit, tak lapar, ada duit, ada belanja, boleh jumpa sana, jumpa sini. Dia bawakan itu sebagai satu syurga. Itu perlu ada, itu nikmat, itu enak. Padahal itu semua tu adalah benda yang mendatangkan lalai, benda yang mendatangkan dosa, benda yang kita suruh jauhi. Jangan sangka dia bawakan syurga terus kita nampak syurga dalam kat rumah kita, tengok siling nampak syurga. Kita nampak langsir kita ni pun kita bilang cantiknya, indah, kita terpesona. Pun syurga juga. Tapi syurga betul ke? Syurga palsu. Syurga berapa hari saja boleh koyak pun. Boleh koyakkan. Begitu ya. Dibawakan neraka palsu. Sakitlah, demamlah, ekonomilah. Ini neraka, ini sengsara, ini apa merhana. Ini kalau kau dapat, kau mati, kau habis semua begitu. Kita pun nak elakkan daripada neraka ini. Padahal ini adalah usran yang ada bersama dengan dia yusran. Ini adalah yusran yang ada bersama dengan dia usran. Dia tipukan kita. Dia bawa konsep-konsep kesyurgaan, konsep-konsep kenerakaan, konsep-konsep keseronokan, konsep-konsep penderitaan dibawakan kita. Dia bilang ini derita, ini payah, ini susah. Walhal itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Dengan itu magam kita naik. Ini yang bagus, ini yang sihat, ini yang elok, ini yang kaya, ini yang mewah. Pada itu bawa kepada keruntuhan kau.
Dibawa dengan syurga dan neraka yang palsu. Ya. Baik. Tengok ya, dia bawa syurga bukan terus kita nampak kat siling kita, nampak taman, nampak kebun, nampak up to that extent sekalipun. Up to that extent sekalipun boleh juga. Tapi peringkat awalnya ialah yang simple-simple dahulu. Sebab pada kita, perhiasan rumah itulah syurga kita, tak dapat kita sampai risau-risau. Pada kita, kereta itulah syurga kita yang kita boleh rasa bangga pada kita, dah puas hati dah dapat dah. Belum puas lagi dengan yang di akhirat. Allah. Syaitan-syaitan itu pun menjelma dalam bentuk ayah tuan rumah yang telah mati dan dalam bentuk anaknya, saudara-saudaranya, hambanya dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata kepada tuan rumah itu, "Wahai fulan, apakah kamu mengenali kami?" Tuan rumah itu menjawab, "Ya, saya kenal kamu semua. Ini ayahku, ini ibuku, ini saudara perempuanku, ini saudara laki-lakiku." Allah, Allah, Allah. Ya. Tuan rumah itu berkata lagi, apa khabar kamu semua? Mereka menjawab, bahkan apa khabar engkau? Cuba ceritakan kepada kami keadaan engkau sekarang. Allah. Apa khabar engkau? Menjelma sebagai bapak dia. Up to the extent, sampaikan tahap kita betul nampak mak kita menjelma depan kita, bapak kita menjelma depan kita. Real. Boleh pegang, boleh salam cium tangan dia. Sampai begitu, paling tidak bayangan. Dikenangkan arwah bapak aku dulu, arwah mak aku dulu, arwah akak aku dulu. Ingin nak dapat ini tak tercapai, biar aku capaikan. Arwah abang aku, arwah adik aku. Ingin nak dapat ini semua. Perkara-perkara keduniaan diingatkan balik. Jadi demi mereka kita capai. Kita nak capaikan. Dunia tu sebetulnya. Sama ada betul-betul bawakan mak kita, bapak kita depan kita, tapi sebetulnya dia yang berlakon. Ataupun, sebab itu ya, kalau kita cinta orang sekalipun, cintanya kerana Allah, bencinya pun kerana Allah. Cintanya pun kerana Allah Ta'ala, bencinya pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau cinta sayang sekali siapa orang pun, kau kena tengok perbuatan itu menepati syarak ataupun tidak. Menyalahi syarak, walau bapak pun, "Pak, tak boleh pak, tak boleh pak, berdosa pak." Menyalahi syarak, "Mak, bukan begitu mak, caranya mak. Nabi larang mak," begitu ya. Jadi bukan hanya kan bapak kita, mak kita saja pun semua kita iakan. Kerana guru kita, kawan kita saja mentang-mentang kita sayang, semua kita iakan. Kau kena tengok salah tetap salah, betul tetap betul. Ya. Nanti dia datang menjelma, bilang tak, yang nama mak aku bukan begini. Nanti dia bukan attack maknya, dia bukan attack bapaknya, dia akan kritik perbuatannya. Dia masih panggil mak sebab dia nampak macam mak. Dia masih sebut bapak, dia nampak macam bapak. "Pak, mana bapak bilang boleh ini Tuhan pak? Kan Tuhan Maha Esa. Kan Tuhan begini pak." Dia bapaknya tapi dikritik salahnya. Tapi orang kalau hanya pandang kasih sayangnya saja begitu, tanpa ada syarak di situ, maka terus aku tak pedulilah salah ke betul, pokoknya bapak aku mesti ikut. Pokoknya mak aku mesti ikut. Begitu ya. Walau sayang siapa sekalipun, tetap bertepatan dengan syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Datang bawa sesuatu, walau siapa sekalipun, berlawanan daripada syarak Allah Ta'ala, kau mesti reject, tak boleh tidak. Ya? Kau mesti reject. Walau dia berbentuk mak bapak kita. Tapi mak bapak kita bukan mak bapak kita dah dalam barzakh, dia dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi demi nakkan dengan mak bapak kita, dipengaruhkan begitu. Ya? Jadi kena tengok. Perkaranya abstrak sekali ya. Boleh jadi sampai hissi secara fizikal dia appear, dia jelma depan kita, boleh jadi dari sebut bentuk dan konsepnya paling tidak ya, paling tidak. Ketika Dajjal sudah keluar, akan nampak nyata dengan penjelmaannya. Ketika Dajjal belum keluar, dia keluar dalam bentuk konsep dan pemikirannya. Jadi apabila Dajjal keluar, dia gini, kita pun ikut saja. Pak, kita dah dalam diri kita konsep dan pahamannya dan kesukaannya. Tuan rumah itu berkata, sungguhnya telah diberitakan kepada kami bahawa musuh Allah Ta'ala yang bernama Dajjal telah muncul, membuat kerusakan. Mereka menjawab, jangan kau berkata demikian. Dajjal itu sebenarnya Tuhanmu yang dapat membuat sesuatu keputusan terhadap nasibmu.
Jangan cakap sedemikian. Tengok akhir zaman, bila Dajjal dah keluar, dia paling suruh orang nafikan Dajjal. Paling suruh orang nafikan Dajjal, ya. Kalau Dajjal dah makin nak keluar, makin orang bilang, jangan, jangan. Apa kau ni semua everything relate dengan Dajjal? Apa kau ni semua mengatakan Dajjal? Kau tak ada kerja lain ke? Ini kita nak bangunkan ekonomi. Ini kita nak buka kebun. Ini kita nak buka satu perniagaan. Apalah sikit-sikit Dajjal, sikit-sikit Dajjal. Sama dia punya konsep dia. Dajjal, jangan cakap begitu. Ini dah nak menyelamatkan kita kok, konsep suuzon aja. Asyik suuzon. Jadi datang nak menyelamatkan kita. Ni tengok kita tengah macam-macam masalah. Ada peperangan, ada kesakitan, ada kuman, ada wabak, ada kemiskinan, ada ekonomi jatuh, ada apa semua. Dia nak selamatkan kita ni. Tengok, kata-kata tengok. Yang ikut-ikut dia semua tu. Tak ke mewah kaya, tak ke selamat, tak ke apa. Padahal yang ikut dia mati lebih banyak daripada yang tak ikut dia. Pada yang ikut dia lebih miskin, lebih banyak daripada yang tak ikut dia. Pada yang ikut dia lebih merana, lebih banyak daripada ikut dia semua. Semua gitu. Pasal kau dengar, sihat, kaya, mewah, selesa, terus itu saja kau tengok. Betul tak betul lain cerita. Sebab dia rasa kenapa? Sekarang tengah lapar, sakit, derita. Iya ke? Sakit tidak, lapar tidak, derita tidak. Dia yang bilang kau sakit, dia bilang kau lapar. Sebetulnya kau tak lapar. Sebetulnya kita 7 hari pun boleh tak makan. Dia bilang kau miskin. Sebetulnya siapa bilang kita miskin? Masih ada makan, masih ada tempat tidur, masih ada rumah, tu namanya tidak miskin. Dia bilang kau sakit. Siapa bilang aku sakit? Aku masih boleh bergerak ke sana ke kemari semua. Siapa bilang aku sakit? Baik. Bersama dengannya ada syurga dan ada neraka. Dan ada sungai-sungai dan ada banyak makanan. Sungguhnya tiada ada makanan kecuali yang datang dari sisinya. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Allah sebut begitu saja, ya. Baik. Ketika itu tuan rumah tadi akan berkata, kamu semua pembohong. Kamu adalah syaitan-syaitan dan Dajjal itu adalah pembohong besar. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memberitahu kami akan keadaannya yang sebenar dan baginda telah menyuruh kami berhati-hati dan baginda telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami. Pegang sama Nabi, jangan pegang sama mereka. Nak selamat ialah pegang dengan Nabi. Apa yang Nabi kabarkan? Nabi kabarkan Dajjal akan datang. Apa Nabi kabarkan? Nabi kabarkan Dajjal penipu. Apa Nabi kabarkan? Nabi kabarkan dunia adalah tak lebih sebelah kepala lalat. Apa Nabi kabarkan? Dunia tidak kekal. Apa Nabi kabarkan? Dunia banyak tipu daya. Apa Nabi kabarkan? Berserta kepayahan itulah kemudahan. Apa yang Nabi kabarkan? Sabar ganjarannya besar. Apa Nabi gambarkan? Pengampunan Allah Ta'ala tak terhingga. Apa Nabi gambarkan? Apa Nabi kabarkan? Syurga adalah milik orang-orang yang beriman sahaja. Semua tu. Kau pakai apa yang Nabi kabarkan, bukan pakai apa yang mereka kabarkan. Nabi kami dah kabarkan. Nabi kabarkan. Apa yang Nabi kabarkan, semuanya adalah yang berlawanan, opposite daripada apa yang mereka bawakan. Ya. Dia pegang dengan Rasulullah, boleh selamat. Rasulullah jadi penyelamat kita, fahaman kita, pegangan kita. Kamu adalah syaitan-syaitan. Dajjal itu musuh Allah Ta'ala dan sebentar lagi Allah akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam untuk membunuhnya. Kalau tuan rumah itu berkata demikian, mereka akan diam lalu mereka segera pulang dengan tangan hampa dan kehinaan. Tengok. Ini yang kita bilang, dia bezanya dia dengan Firaun. Firaun nakkan orang sembah dia pasal dia nak power, nak jadi super power, nak tunjuk dia punya gagah dia. Ini dia punya tujuan nak orang sembah dia nak sesat aja. Dia power, dia tak power, dia tahu dia tak power. Dia tahu tak power. Sebab itu apabila orang tak nak sembah dia, sudah, dia diam, daripada dia paling, cari orang lain. Cari orang lain. Banyak lagi yang kita boleh sesatkan. Banyak lagi kita boleh sesatkan. Begitu ya. Dia tak boleh buat apa-apa dan dia takkan buat apa-apa. Jangan diladeni. Jangan diladeni syaitan-syaitan dan iblis-iblis ni jangan diladeni, ya, jangan dilayankan. Jangan dilayankan, begitu ya. Dipalingkan saja, wah, tak boleh makan, cari lain. Itu bezanya. Bezanya Firaun mengaku Tuhan, Dajjal pun mengaku Tuhan. Firaun mengaku Tuhan, memang dia ingat dia Tuhan. Memang dia ingat dia power. Dan dengan semua orang sujud sama dia, nampaklah besar dia. Dajjal tak tahu dia tak besar. Dia tahu dia tidak power. Tapi pasal apa? Asal kau sesat jadilah. Asal kau sesat jadilah. Maka bila orang tak sesat saja, dia dah gagal. Apabila dia gagal, dia berpalinglah. Matlamatnya apa? Sesatkan orang. Kalau Firaun, matlamatnya apa? Membesarkan diri. Membesarkan diri. Ya, itu bezanya.
Untunglah kalau kalau pendirian tuan rumah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Tetapi kalau tuan rumah itu lemah imannya, sudah pasti ia kalah dengan godaan syaitan-syaitan itu. Seperti yang telah disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau tuan rumahnya kuat iman, tahu Rasulullah cakap, tahu apa Rasulullah sampaikan, dia akan dapat kesan. Macam mana kau boleh tahu ya? Dan dapat mak dia datang, bapak dia datang, zahir depan dia. Datang ni sama ada datang betul menjelma, kadang-kadang datang dalam mimpi pun sekalipun. Kadang datang dalam konsep sekalipun. Datang dalam konsep sekalipun. Tengok macam mana lemahmu. Makin lemahmu, makin dia datang dengan makin nampak nyata. Tengok macam mana kuatmu pulaknya juga. Makin kuatmu, makin dia nak yakinkanmu, makin dia datang nak buat kau sampai boleh terpercaya. Begitu ya. Jadi ini syaitan dia punya datang. Dia punya goda, dia punya pengaruh sama kita. Kalau kita tidak ada pegangan, kita tak tahu apa tipu daya, kita tak tahu, kita hanya ingat dunia yang dibawa semua dunia belaka. Dan kita tak tahu arti ujian, kita tak tahu arti kesabaran, kita tak tahu arti redha pada Allah Ta'ala, maka kita terus nak terkam lepaskan diri kita daripada kesengsaraan konon. Tetapi rupanya lepas pada sengsara tidak, bahkan lebih merana lagi. Bahkan dia merana lagi. Itu tipu daya dia. Itu tipu daya dia. Hanya dengan ilmu. Macam mana orang-orang ni kau boleh tahu supaya mak dia dah depan mata dia, bapak dia tu? Hati dia. Hati dia. Itu perlu ada hati yang hidup senantiasa. Perlu ada hati yang bersih dan jernih. Itu yang Nabi mengatakan, minta fatwa daripada hatimu. Hatinya. Jadi dia tengok ni dia waspada. Iya ke? Iya ke? Kok dia bilang dunia bagus, kok dia bilang ini adalah syurga, ini adalah syurga, ini bukan syurga, ini setakat dunia saja. Ini bukannya mewah, ini bukannya bagus, ini tak bagus, ini tidak bagus. Hatinya yang hidup, hatinya yang tak terpengaruh dengan dunia. Hatinya yang tidak termahak dengan apa segala keseronokan, maka hati ini akan dapat kesan. Hatinya dapat kesan. Hatinya gelap, terus dia tengok ibu, bapa nasihatkan saya, apa ibu cakap saya ikut, apa bapa cakap saya ikut. Dengan alasan pasal nak jadi anak yang taat. Tak salah ni mak bapak aku kena taat. Tuhan juga suruh taat. Tetapi yang dibawa bukan bertepatan dengan syariat, bahkan bercanggah dengan syariat. Dan apa yang dibawa adalah kekufuran. Maka hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang itu yang dapat kenal bercahaya, yang dapat detect, yang akan diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sebelum keluarnya Dajjal pun, nanti macam-macam tipu daya. Dan dia akan datang dengan bawa berbagai-bagai bukti, berbagai-bagai fakta, berbagai-bagai data dia akan bawa. Yang ada orang tak ada data, tak ada fakta, tak ada apa. Tapi cukup dia, hati dia, saya macam tak susah nak percaya lah. Ini macam palsu lah. Alamak. As easy as that, kita lepas daripada tipuan. As easy as that. Padahal, apa, Dajjal dan kuncu-kuncunya akan datang dengan bawa kenyataan. Ini yang nama syurga, ini yang nama sihat, ini yang nama mewah, ini yang nama ekonomi, ini yang gini dengan data, dengan fakta, dengan graf, dengan apa. Dia tengok aja, saya tak minat lah. Dia tengok saja, ini palsu lah. As easy as that. As easy as that. Kenapa? Hatinya. Hatinya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kami kaji dan makmal ini. Tengok makan ini banyak zat. Ini bagus semua ni. Boleh matikan kuman awak. Boleh sihatkan awak. Kami ada makmal. Kamu ada apa? Alhamdulillah kami ada amal. Awak ada makmal tapi kami ada amal. Anda dunia, anda rasa anda nak apa kesengsara dunia, anda tak tahan. Anda bilang kami, sengsara dunia tak tahan. Tapi kami bilang cukup kami ada Tuhan. Gitu ya. Di hati yang alert, hati yang hidup, dapat khabar hati ni. Sampaikan dia bawakan mak kita, bapak kita depan mata kita pun, kita boleh detect. Mak, bapak datang bawa syurga. Macam mana tak nak ikut? Kita tahu itu bukan mak, itu bukan bapak dan itu bukan syurga. Pasal apa? Berlainan daripada yang dipesan oleh Allah. Cukuplah untuk kau nafi. Cukup kau nafi. Walau kau nampak mak dan bapak sekalipun. Tengok ya. Sini kita faham juga bahawasanya pada akhir zaman banyak hantu. Banyak syaitan. Kena banyak zikrullah, kena banyak baca ratib atas, kena banyak ratib hadat. Agaknya syaitan ni setakat mengganggu, setakat
mengganggu apa? Kufur. Kufur itu adakah? Termasuk ganggu, termasuk gangguan-gangguan, termasuk keserempet, termasuk kesurupan, termasuk apa? Bersampuk, terasuk, sama sekali. Sama sekali. Dan dia berkeliaran di mana-mana. Dalam rumah orang pun dia masuk, kalau dah rumah orang pun dia masuk, lebih daripada 100, ini kan pula shopping center, ini kan pula pasar-pasar, ini kan pula di pekan-pekan, ini kan pula di mana, lagi banyak. Maka dah makin akhir zaman, makin banyak syaitan di ruang udara kita, makin banyak syaitan di kanan dan kiri kita. Jangan kau keluar rumah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Jangan keluar rumah kecuali ada bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim. Jangan masuk ke tempat pusat-pusat beli belah. Kalau perlu masuk sekalipun, jangan lupa Al-Falaq An-Nas, ayat-ayat peninding semua tu jangan lupa ya. Kenapa? Banyak syaitan. Banyak. Sekarang setakat belum jelma saja. Belum jelma betul-betul. Atau kau pergi pasar raya, nampak mak kau kat pasar raya. Nak makan babi nak. Belum sampai begitulah waktunya ya. Belum sampai waktunya. Tapi paling tidak dalam bentuk kau pandang benda-benda dunia ini indah, cantik. So lucky aku. Bertuah aku dapat di tempat ini. Begitu ya. Konsep kesyurgaan terhadap dunia. Terus konsep merasa neraka dengan diuji oleh Allah. Itu dibawakan kita ya. Dibawakan kita semua. Banyak syaitan di sana sini. Hati-hati, jangan tinggal wirid dan zikir, jangan tinggal ratib atas, jangan tinggal ratib adat. Tengok Rasulullah khabarkan kita daripada barat dan timur punya syaitan digembling untuk ganggu kita, untuk sesatkan kita. Maka yang nama syaitan tu agaknya setiap ganggu tak ganggu dia gitu. Termasuklah rasuknya, termasuklah resapnya, termasuklah pengaruhnya, termasuklah bisikannya, termasuklah sampuknya, termasuklah macam-macamnya. Macam-macamnya ya. Makin lama makin intens keadaannya. Makin apa kita bilang, makin kental apa alam ini dengan keberadaan mereka yang banyak. Dari barat ke timur mereka datang ya. Tak cukup itu, satu rumah 100 syaitan lebih datang. Bagi setiap yang nak mati, sekatul maut berapa? 490. Dan berapa banyak yang mati? Berapa banyak mati kena bunuh, banyak mati kena racun, berapa banyak mati kena bom, berapa banyak mati kena gempa buatan, berapa banyak. Dan setiap nak mati 490,000 syaitan datang. Setiap rumah 100 datang. Banyak tak apa tenaga dia? Banyak tak manpower dia kena pakai? Banyak tak mereka? Banyak. Dan selesakan kau kalau kau tahu syaitan ada banyak sekitaran kau? Dan selamatkan kau kalau syaitan banyak di sekitaran kau? Tak boleh selamat kecuali yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maka jangan lupa damping dengan Allah Ta'ala. Cara untuk selamat daripada fitnahnya ya, cara untuk selamat daripada fitnahnya, Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita beberapa cara yang perlu diikuti supaya kita dapat selamat daripada fitnah Dajjal. Pertama, memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta dan pembohong serta mempunyai beberapa kelemahan dan yang jelas sekali. InsyaAllah ini akan kita sambung baca pada kesempatan akan datang ya. Cara kena aware saja. Itu kita bilang kena aware. Kena sedar. Orang nak tangkap ikan, dia pasang mata kail, dia pasang umpan, dah ada tali, dah ada pengail. Dekat atas dah siap pisau, dah siap rempah, dah siap kuali, dah siap minyak nak goreng. Tapi kalau ikan tak makan umpan aja boleh buat tak? Tak boleh buat. Asal ikan sedar bahawasanya ni umpan. Ikan yang tak sedar umpan masuk kuali lah, kena siang, kena goreng, kena rempah, kena apa semua. Kalau ikan yang sedar saja, alert saja, cukup hanya dia tengok saja, ni umpan ni. Terus dia tak makan. Selamatlah dia. Kawannya dah jadi lauk, dia masih berenang-renang, masih happy-happy lagi. Kawannya dah kena makan, dah crackpot, kena baham dengan Dajjal, crackpot imannya, crackpot tu kecut begitu ya. Kena jadi dibaham oleh Dajjal, dia masih bersenang lenang dengan zikrullahnya, dengan ibadatnya. Gitu ya. Hanya kerana alert dan aware. Senantiasa berjaga dan menyedari.
Wallahu a'lam bishawab.